Kaki tangan kerajaan PAS Perlis didakwah, sahabat-sahabat semua. Wow, ini satu perkara yang amat-amat mengejutkan. Menipu, ya, membuat tuntutan palsu dan sebagainya. Akhirnya kaki tangan kerajaan di dalam kerajaan PAS Perlis, seorang individu telah didakwa. Itu antara perkara yang menarik untuk saya kongsikan. Perkara kedua, tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri kerana berjaya menyambung semula rundingan MEUFTA. Apakah perkara itu? Mari kita lihat kenyataan media ini. Jadi untuk yang pertama ya sahabat semua, berkaitan dengan individu yang ditahan dan didakwa. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Orionapa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. So, kaki tangan kerajaan Perlis didakwa seleweng bantuan mualaf lebih daripada RM100,000. Itu dia. Jadi, apa yang berlaku? Mari kita lihat kenyataan ini. Dikatakan seorang kaki tangan jabatan kerajaan negeri Perlis didakwa menyeleweng wang bantuan untuk mualaf yang berjumlah sebanyak RM132,000. Jadi sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkata, suspek berusia 28 tahun itu dipercayai sudah melakukan kegiatan tersebut selama 2 tahun sejak tahun 2022 sehingga tahun lalu. Maksudnya bermula ketika kerajaan diambil alih oleh PAS, sahabat-sahabat semua. Dia didakwa melakukan tuntutan palsu itu untuk membolehkan wang bantuan mualaf dikeluarkan, namun dia tidak berbuat demikian apabila duit diperoleh. Sehubungan itu, perintah reman dikeluarkan terhadap lelaki berkenaan bermula hari ini sehingga 26 Januari depan yang dikeluarkan oleh Majesrit Ana Rozana Muhammad Noor. Tambah lagi, tuntutan palsu berkenaan dikemukakan menerusi 49 dokumen. Membabitkan 49 mualaf yang membolehkan sumbangan terhadap mualaf itu dikeluarkan. Dan suspek dipercaya menjadi penghubung atau orang tengah dalam menyalurkan wang sumbangan berkenaan kepada mualaf yang berdaftar katanya. Dan wang bantuan yang dituntut suspek itu bagaimanapun tidak disalurkan kepada mualaf. Jadi suspek ditahan pada 4.30 setengah petang semalam selepas dia dipanggil untuk memberi keterangan di pejabat SPRM Perlis katanya. Suspek diwakili Peguam Zuhair Ahmad Zakwan. Sementara itu pengarah SPRM Perlis Muhammad Noor Ada Abdul Ghani mengesahkan penahanan suspek. Kes itu disiasat untuk Seksyen 18 Akta SPRM 2009 kerana membuat tuntutan palsu. Sama kesnya ya. Anak kepada ketua pembangkang juga yang dikatakan membuat tuntutan palsu dan juga menyembunyikan minyak pakej bersubsidi melebihi daripada jumlah yang dibenarkan. Tapi ini menipu mualaf lah. Konon membuat tuntutan tapi tidak dikatakan wang itu tidak diberikan kepada mualaf-mualaf ya, seramai 94 orang. Akhirnya beliau menanggung segala kemaluan itu. Jadi, alright. Perkara kedua, sahabat semua, apabila dikatakan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam siri lawatan beliau berjaya ya untuk menyambung semula rundingan MEUFTA. Apakah MEUFTA ini? Mari kita lihat kenyataan media ini. Jadi sekali lagi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menyambung semula rundingan perjanjian perdagangan bebas ya, Malaysia dan Kesatuan Eropah. Hasil lawatan kerja beliau ke Brussels semalam, iaitu di Belgium. Perkara ini diumumkan oleh beliau bersama Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen. Susah sebut namanya. Jadi pejabat Perdana Menteri berkata langkah menyambung semula rundingan itu juga menandakan satu pencapaian penting dalam usaha untuk mengukuhkan hubungan ekonomi Malaysia dengan salah satu blok perdagangan terbesar dunia. Selain mencerminkan komitmen lebih erat dengan Kesatuan Eropah antara rakan perdagangan dan pelaburan utama bagi Malaysia. Pencapaian itu juga menggambarkan kekuatan hubungan yang berterusan antara kedua belah pihak dan komitmen bersama dalam memupuk kemakmuran ekonomi. Katanya lagi,
MEUFTA dijangka membuka manfaat besar yang merentasi pelbagai sektor ekonomi Malaysia selain mengukuhkan rantaian bekalan global dalam sektor-sektor kritikal. Ia berpotensi untuk meningkatkan ekspor dari sektor-sektor seperti produk elektrik dan elektronik, minyak sawit dan produk berasaskan serta peralatan optik dan saintifik ke pasaran EU katanya. MEUFTA berkenaan akan turut menjadi pemangkin dalam menarik pelaburan baharu EU dalam sektor-sektor termaju seperti tenaga hijau dan pembuatan termaju selaras dengan matlamat pembaharuan industri dalam Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030. Pada tahun 2023, EU adalah rakan dagang keempat terbesar Malaysia dengan nilai perdagangan mencecah RM206.79 bilion ringgit. Dan kerajaan Malaysia komited untuk mencapai perjanjian yang seimbang dan menyeluruh kepada semua pihak yang berkepentingan, di samping memastikan faedah bersama Malaysia dan juga EU. Selain itu, kata PMO, kerajaan akan terus mengadakan libat urus dengan pemain industri dan pihak berkepentingan yang berkaitan untuk memastikan MEUFTA mencerminkan kepentingan nasional dan aspirasi ekonomi Malaysia. Jadi itu dia sahabat semua apa yang berjaya disambung semula. Mungkin sebelum ini telah disekat, tapi akhirnya Perdana Menteri kita membawa perkara ini ya ke ataupun disambung semula lah ya khususnya. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Perdana Menteri. Dan sebagai pengerusi ASEAN juga negara kita dan Perdana Menteri sendiri ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa suara ASEAN ke WEF, apalagi singkatan WEF ini. Jadi sekali lagi mari kita lihat kenyataan media ini. Sebagai pengurusi ASEAN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka membawa suara kolektif rantau Asia Tenggara di sidang kemuncak tahunan Forum Ekonomi Dunia di Switzerland. Jadi itu dia. Dan WEF berlangsung pada 20 hingga 24 Januari di Davos, Switzerland. Sekali lagi, selepas Belgium, ini adalah siri lawatan terakhir Datuk Seri Anwar ke Switzerland ya, untuk bersama-sama dalam sidang kemuncak tahunan Forum Ekonomi Dunia. Kehadiran Perdana Menteri di Davos akan mengetengahkan keutamaan inisiatif serta cabaran dihadapi ASEAN dan rantau ini, termasuk isu bersama seperti perubahan iklim, tenaga beli baharu, transformasi digital dan pembangunan mampan, kata Wakil Tetap Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva, Datuk Nazira Osman. Ini juga turut membuka peluang bagi kerjasama strategik antara ASEAN dan komuniti antara bangsa, termasuk peluang pelaburan serta pembiayaan teknologi bagi rantau itu, katanya pada satu sidang media bersempena kehadiran Perdana Menteri di WEF 2025. Jadi Anwar akan dijadualkan tiba di Davos pada lewat malam hari ini selepas lawatan kerja ke Brussels, Belgium selesai. Dan sebelum itu beliau turut mengadakan lawatan kerja ke Abu Dhabi dan London. Itu antara ada 7 perjalanan siri lawatan Perdana Menteri kita yang kelihatannya membuahkan hasil ya, memberikan kebaikan ya untuk negara kita khususnya. Jadi itu dia sahabat semua perkara yang menarik untuk saya kongsikan. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan yang Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.